Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tahun 4. Kita bertemu kembali untuk subjek Bahasa Melayu dan tajuk pada hari ini ialah perihal menderma darah. Jom kita tengok objektif untuk hari ini. Baik, objektif untuk hari ini ialah murid dapat melengkapkan sekurangnya separuh daripada peta bulatan dengan jawapan yang sesuai. Okey, peta bulatan. Apa yang kita perlu buat? Jom kita tengok. Baik, murid boleh buka buku teks muka surat 23 dan dekat sini murid dapat lihat ada dua petikan di dalam kanta tu. Kanta pembesar tu ada dua petikan dekat situ dan tajuknya ialah perihal penderma darah. Puan Nurul membawa anaknya Nazri yang demam ke klinik. Nazri terpandang poster syarat-syarat menderma darah. Okey. Nazri ini dia terpandang sebuah poster yang mengandungi syarat untuk menderma darah. Okey, darah ni ada bermacam-macam jenis. Ada darah A, ada darah O, ada darah B, ada darah AB dan sebagainya. Jadi, tujuan kita nak derma darah ni adalah sebab kadang-kadang bila kita ada penyakit ataupun kita aksiden, kemalangan ataupun kita kekurangan darah dan sebagainya. Jadi hospital ni perlukan darah. Sebagai contoh, kalau kemalangan, darah banyak keluar. Jadi pesakit tersebut perlukan darah. Jadi darah yang masuk ke dalam badan pesakit tersebut mestilah darah yang sama jenis. Tak boleh dia darah O tiba-tiba dia ambil darah lain, tapi ada darah yang boleh terima dan ada darah yang tak boleh terima. Sebagai contoh, mungkin darah O dia boleh terima darah lain tapi dia tak boleh nak derma. Ada darah yang boleh derma tapi tak boleh nak terima sebarangan darah. Dia macam-macam jenis. Yang tu nanti kita akan belajar kemudian. Okey, hari ini kita tengok dulu apa yang kita perlu buat. Okey, murid fokuskan kepada petikan. Okey, petikan. Okey, itu adalah contoh gambar orang yang sedang derma darah. Okey. Jadi, petikan yang pertama, seorang penderma darah perlu memenuhi beberapa syarat sebelum dibenarkan menderma darah. Okey, pertama, mereka perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun. Selain itu, mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik. Okey, nampak tak dekat situ? Bila kamu nak derma darah, kamu kenalah cukup umur 18 tahun dan ke atas hinggalah umur 60 tahun. Dan perlu bebas dari penyakit kronik. Kronik tu maksudnya macam darah tinggi ke, kencing manis ke, yang tu ada penyakit-penyakit macam tu. Murid-murid semua tak boleh nak derma. Okey, kemudian penderma darah juga perlu makan dan mendapat rehat secukupnya supaya tidak lemah semasa menderma darah. Mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Okey, bila kamu nak derma darah, anda kata bila kamu dah besar nanti, kamu nak derma darah, kamu kena makan secukupnya dan rehat secukupnya. Sebab bila kamu tak makan ataupun kamu tak rehat, kamu menderma darah, darah dalam badan kamu ni akan keluar. Ikutlah berapa yang kamu boleh derma. Bila darah keluar, kamu akan mungkin rasa pucat, mungkin rasa tak sedap badan sebab darah keluar. Jadi kalau kamu tak makan, tak rehat, mungkin kamu akan pingsan ke ataupun ada penyakit lain ke, kamu pun tak tahu. Okey, dan kalau kamu ada ambil ubatan ataupun alkohol pun kamu tidak boleh menderma ketika itu, walaupun kamu tak ada penyakit kronik. Okey, jadi tugasan untuk hari ini ialah, okey, kamu tengok dekat bawah tu, sebelah kanta pembesar tu. Okey, ini adalah namanya peta bulatan. Okey, nampak tak? Dia punya bentuk dia pun memang dah bulat. Sebab itulah namanya peta bulatan. Okey, dekat peta bulatan ni, pada tengah-tengah ni, kalau murid tengok yang tengah-tengah ni, okey, tengah-tengah ni ialah tajuk dia. Tajuk dia ialah syarat derma darah. Okey.
Jadi yang dekat luar ni pula, okay, kalau murid tengok yang poster, media sosial, risalah, surat khabar, ini semua adalah dari mana kamu boleh dapat info tentang syarat derma darah. Okey, ini adalah sumber-sumber info yang kamu boleh dapat untuk mendapatkan syarat derma darah tu. Okey, dan syarat-syarat untuk derma darah tu dalam bulatan kuning tersebut. Maknanya dekat sini ada 6 sebab yang murid perlu tulis ialah 5. Dia dah bagi 1, tinggal 5. Jadi murid perlu tulis 5 syarat derma darah. Dan untuk bagi contoh lagi satu, cikgu bagi lagi satu. Okey, yang pertama ialah bebas penyakit kronik. Macam yang kita dah bincang tadi, bebas penyakit kronik adalah salah satu syarat untuk derma darah. Jadi murid perlu isikan lagi 1, 2, 3, 4 jawapan lagi yang bersesuaian dengan tajuknya, iaitu syarat derma darah. Dan murid boleh rujuk kanta pembesar petikan itu tadi. Jadi tugasannya, lengkapkan peta bulat dengan jawapan yang sesuai. Selamat menjawab. Bye-bye.